Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jadi macam mana hari ni, apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Ya, Alhamdulillah. Agak penat. Hari ni kelas daripada pukul berapa hari ni? Daripada pukul 10, 2.30. Lepas ada Habis hari pukul 4. tak apa. Jadi first thing first, saya nak berterima kasih lah sebab sudi datang ke sesi kaunseling kita yang keempat. Tak apa orang kata, tahu tak tahu dah sesi yang keempat lah. Jadi sebelum saya mulakan, sekadar orang kata untuk formaliti lah. Jadi saya akan berikan inform concern untuk klien tanda tangan. Jadinya inform concern ni menyatakan bahawasanya segala perbincangan yang kita adakan dalam sesi ni, segala rahsia yang dikongsikan tak boleh dibawa keluar kecuali ia mengancam keselamatan klien itu sendiri ataupun pihak-pihak yang terlibat lah. Okay, jadi saya edarkan nanti awasan dia. Apa, yang risau pen ada. Saya Saya sebab kita pun dah bacakan hari tu kan, first session tu. Okay dah. Terima kasih. Boleh pen. Hilang ni. Okay. Jadi sebelum kita mulakan sesi, kalau klien semua nak betulkan kedudukan ke apa ke, bolehlah bagi kalian rasa selesa. Tapi semua okey? Okey, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita boleh mulakanlah sesi kita pada hari ini. Jadi pada sesi yang lepas kita pun dah berbincang berkenaan masalah muas sendirilah. Jadi kita pun dah setiap ahli kumpulan pun, ahli kelompok pun dah bagi solusi untuk, bukanlah solusi tapi rumusan lah untuk masalah muas. Jadi macam mana muas menghadapi masalah yang muas dah kongsikan sebelum ni? Alhamdulillah, saya macam lega lah sikit dapat kongsi, dapat rakan-rakan bagi motivasi. Jadinya dah nampak ke jalan untuk selesaikan masalah tu ke macam mana? Masih mencari. Tak apa, nanti kita dah pernah lah, kita slow kan, cuba ya. Jadi untuk hari ni, siapa yang nak kongsikan masalah ataupun nak mencari penyelesaian lah untuk masalah mereka, boleh? Sesiapa? Muaz? Saya. Okey lah, Syakira. Okey, sila. Okey. So, masalah saya ni berkenaan dengan family lah. Saya merupakan anak bongsu. Ada 8 orang adik-beradik. Ya. Ramai. So jadinya selalunya kita macam kita tahu kan, anak bongsu ni ditatang bagi minyak penuh. diberi perhatian sepenuhnya lah. Tapi saya family saya agak berlainan daripada family lain, di mana anak bongsu ni dia macam terabai. Bukanlah nak kata terabai, macam kurang kasih sayang. Cumanya parents saya ni terlalu, orang kata apa, memberi perhatian kepada kakak-kakak, macam uruskan kakak-kakak yang lain study lah kan. So saya sekolah menengah harian lah kan. Sekolah menengah harian, yang lain ada yang U, ada yang matrik, ada yang macam apa, matrik. Jadi so kalau apa-apa pun dia macam mana, kalau setiap minggu ataupun hari waktu-waktu cuti, selalunya usually family akan bawa pergi bercuti lah kan, pergi bersia-sia ke, buat spend time dengan family kan. Tapi family saya ni, dia macam mana orang kata, Dia gunakan masa tu untuk pergi ke tempat, pergi melawat kakak abang hantar barang lah juga. Jadinya kita macam waktu cuti memang spend time untuk uruskan hal-hal berkaitan dengan kakak abang je lah. Macam tu lah, jadi rasa macam mana, kurang lah sikit. Macam ada gap lah antara saya dengan parents saya ataupun adik-beradik lain.
Jadi benda ni macam yang Syakira cakap, benda Syakira rasa terabai ni dari bila lagi? Dari umur berapa lagi? Sebenarnya benda tu dari kecil lagi lah kan. Dari sekolah rendah pun dah rasa macam ni, macam ada gap lah antara family, antara dengan parent, dengan kakak abang semua. Sebab dia jarak umur dia agak orang Jauh kata lah. jauh lah. Dan sebab apa beradik Rapat sangat lah kan. Dia tak rapat sangat lah. sebab zaman tu pun dah berbeza apa semua. Jadinya masa daripada Syakira kecil tu sampai sekarang, ada tak peristiwa yang macam menguatkan lagi fikiran Syakira bahawa Syakira ni rasa terabai? Dia macam ni, peristiwa Tak ada peristiwa ataupun macam makin hari Syakira rasa terabai ke? Apa yang membuat Syakira rasa benda tu? macam Syakira cakap tadi lah kan. Kalau family lain, dia ada spend time dengan family dia, ada buat macam aktiviti dengan family lah kan. Kalau macam family Syakira pula, dia tak ada semua tu, dia tak ada macam spend time dengan family, even makan sekali ke, macam tu tak ada. Sebab mak ayah busy kerja, jadinya waktu office day, macam waktu hari Isnin sampai hari Jumaat busy kerja lah kan. Lepas tu lunch pun masing-masing dekat office. Maknanya yang lain apa tu, yang Sabtu Ahad pula sibuk uruskan kakak abang kan. Jadi tak ada masa bonding time macam tu lah. Jadi apa orang kata, peristiwa tu lah, bukan peristiwa Macam setiap yang berlaku tu daripada Syakira kecil ni dah makin menambahkan orang kata perasaan Syakira ni rasa terabai macam tu lah. Tapi kalau ada kumpulan lain nak tanya soalan boleh? Kecil. Maksudnya setiap hujung minggu tu family Syakira pergi melawat kakak abang lah. Ya. Dia bawa Syakira sekali ke apa? Bawa sekali, cumanya kalau okey lah, kalau macam minggu pertama pergi okey, kedua okey, tapi bila dah selalu sangat Setiap macam minggu bosan. bosan lah. Macam dah pergi pun untuk hantar barang, untuk macam tu je. Lepas tu macam tak apalah, lama kelamaan macam better aku duduk rumah kan. Tak adalah spend banyak sangat tenaga untuk Jadinya daripada apa yang Syakira kongsikan tu, sebab saya pun nampak Syakira macam ada something yang mengganggu yang mesti Syakira bila Syakira ceritakan benda tu kan. Ada apa-apa yang pada masa sekarang yang adakah peristiwa masa lalu tu memberi kesan kepada karakteristik Syakira untuk waktu sekarang? dia peristiwa-peristiwa tu dia jadi bagi kesan dekat saya, apa yang saya perasan lah kan. Satu, saya jadi macam kurang bergaul dengan orang lah, rasa macam malu ada, rasa macam dia more to introvert lah. Dia nak bergaul dengan orang tu rasa macam segan lah macam tu. Sebab kita tak biasa berjumpa dengan orang kan. Masa dulu pun kita macam macam mana nak cakap, kita buat hal kita sendiri je. Duduk dalam, kalau kat rumah pun tak bergaul dengan family kan. Jadi kita duduk dalam bilik je lah. Kalau nak keluar berkawan pun macam family, kita macam family ada bukan limit macam bukanlah limit, kata apa, Hubungan tu terhad ke? dia untuk bersosial tu dia terhad sikit lah, macam macam tu lah. Macam dikongkong ke? Bukanlah dikongkong sangat, cumanya sebelum maghrib kena balik rumah Oh, macam tu. Dia ada. macam Parents strict sikit strict, lah. agak strict lah macam tu. Tapi hubungan dengan family okey. Dia okey, cumanya tak bonding lah. Macam kalau kau nak bercerita Tak apa. Mana yang Syakira rasa kalau Syakira nak berkongsi lebih-lebih pun rasa macam alah, orang pun busy kan. Kalau kita cerita pun alah, dengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, macam tu. Macam tak ada bawa. Ya. Syakira risau membebankan lagi lah. Sebab kadang-kadang kalau kita kecil, orang macam tak ambil kisah sangat kan apa yang betul. kita rasa kan. Berbanding dengan yang dah dewasa macam tu. Lepas tu abang dengan kakak ada yang dah kahwin, yang dah berkeluarga ke? Ada yang dah berkeluarga. Dah ada
Ada anak buah lah. Ada anak buah. Jadinya daripada sikap introvert Syakira tu, ada tak Syakira pernah cuba untuk buat kawan ke apa ke sepanjang Syakira pada kecil sampai sekarang ni? Adakah hubungan Syakira dengan orang luar daripada family tu macam mana? Dia punya macam keadaan tu lah. Waktu sekolah ada juga, tapi cumanya tak macam ni, ada seorang dua je. Macam tu lah. Macam bukan tak ramai, kita introvert kan. Jadi circle kita tu jadi macam kecil je lah. Tapi yang paling jelas sekali masa lepas habis sekolah sambung diploma. And then masa diploma ni adalah rapat dengan seorang kawan. Mula-mula kita orang rapat tu antara senior dengan junior je, tapi macam kita orang ada jawatan. Kita orang ada join beberapa club kan. So kita orang start berkawan time tu lah. Waktu kan macam ni, dulu kan kau introvert, kau tak ada orang untuk nak meluah kan. Jadinya bila dah masuk diploma tu, lepas habis SPM umur awal 18, kau kenal dengan seorang ni, and then kau mula rapat. Macam bila kau macam ni, bila kau berkawan tu kau rasa macam chemistry. Ya. Macam tu. Lelaki. Jadinya time tu kita ada rasa macam, oh dia ni macam boleh masuk lah dengan aku, macam tu. Jadinya banyak berkawan dengan dia lah kan. Lagi pula kita orang selalu jumpa sebab ada, kalau ada event apa-apa pun kita macam rujuk each other kan, macam tu lah. Jadi rapat lah. So tapi tak lama rapatnya. Macam ni. Apa yang menyebabkan jadi tak lama tu? Tak lama tu sebab kita orang dari diploma umur 18 sampailah umur 21 kita masuk degree. Time degree tu kita ada macam isu lah, di mana macam kita sepatutnya daripada diploma kita macam-macam lah kita share kan. Dia share pasal dia, kita share pasal kita, macam kita kawan yang tak ada macam mana orang kata, tak ada hide apa-apa. Tak ada rahsia. Tak ada rahsia sebab kita betul-betul kawan, tak ada melibatkan hati ke apa. Jadi kita kawan memang untuk kawan lah, betul. Memang tak ada lindung-lindung apa, macam tu lah. Jadinya waktu nak masuk degree tu dia jadi salah faham lah antara kita orang. Waktu nak masuk degree, kita kan ada interview Messi, bagai semua tu kan. Tapi yang lelaki ni, dia masuk penerapan. Saya tak mohon untuk penerapan, jadinya saya mohon untuk UPU. Jadi sepanjang UPU tu memanglah kita ada bincang macam, kau ambil kos apa So Kira cakap lah, Kira ambil juga kos-kos perbankan, finance sebagai macam diploma lah kan. Tapi dia tak cakap lah pasal kos EDU ni. Sebabnya benda tu kan interview, Maxi bagai kita pun tak tahu sama ada kita dapat atau tak. Jadinya masa tu kita, bukanlah kita berasa, tapi benda tu jadi macam kita pun tak tahu kita nak dapat ke tak kan. Jadi kita macam tak payahlah bagi tahu, even families, mak ayah pun tak tahu. Selang je lah. Jadi masa dah dapat, masa jawab Maxi pun tak tahu. Masa kita dah interview, nak pergi, nak datang sini untuk interview tu, barulah inform family lah kan. Tapi masih tak bagi tahu kawan lelaki tu. Bukanlah berahsia, macam masih hide lah juga. Lepas tu, sebab kita tak tahu kita lepas ke tak interview tu kan. So daripada situlah dia macam, oh aku cerita macam-macam dekat kau kan, share. Tapi kau macam banyak benda yang berahsia dengan aku. Jadi macam time keluar kot, dia rasa macam dia ada isu lah. Sampai sekarang dia macam, lepas pada isu tu dia banyak jugalah yang kita orang macam ni, berdiam ke macam mana? bukanlah berdiam, macam kita orang voice out benda yang dipendam selama kita orang berkawan masa diploma sampai habis tu.
yang tak puas hati tu barulah dia voice out. Sebab dia ni, dia macam pelik lah. Dia macam mana nak cakap dia nak kata ego, tak. Tapi biasanya anak nombor 2 ni dia macam pelik sikit. Dia anak nombor 2 lah. So Anak nombor 2 je ego sikit. susah sikit untuk difahami. Jadi itulah. Daripada sampai sekarang kita orang dah tak contact. Macam daripada isu benda tu, dia jadi macam lama kelamaan jadi masih chat, tapi chatnya macam Right. ya. Right. Oh, try. Okay, just check tanya khabar macam tu je lah. No. Tak. Kalau dulu dia macam reply status, tapi macam kau tengok ni video ni apa semua. Ya. Kita ada bincang. Tapi sekarang lepas pada tu dia jadi macam Tak boleh kisah. bukan tak boleh kisah, macam tak tahulah nak cakap macam mana. Tak tahu. Jadi macam makin lama makin renggang rasa macam lama-lama kita pun tahu hati kan, kita yang nak ni kan. Lepas tu pernah jugalah macam macam tanyalah minta maaf juga sebab kita pun tak tahu sama ada kita dapat benda tu atau tak kan. Jadi kita pun takkanlah nak cerita kan. Macam tu lah. Kita macam Tapi sekadar kawan je lah kan, tak ada perasaan. sebab kita mula-mula tu memang kita senior dengan junior, jadinya kita buat kerja banyaklah pergi jumpa lecturer bagian kan, so perlu untuk communicate, jadinya kita macam macam tu lah. Tapi tak ada ni perasaan apa-apa sepanjang. Jadinya tadi Syakira cakap Syakira cuba berahsia apa semua tu kan, macam menyimpan rahsia lah. Adakah itu sifat, orang kata sifat yang Syakira dah pupuk daripada kecil ke macam mana? Adakah ada macam something yang, adakah Syakira kuat berahsia daripada kecil ke macam mana? Ya, sebabnya macam kan cakap dah macam Syakira cakap awal tadi, macam family macam mana nak cakap, family ni lebih kepada uruskan kakak abang. Jadi kita ni macam terpinggir sikit. Bukan terpinggir, Rasa terpinggir lah. Walaupun bukan niat sebenar dia, tapi Syakira rasa terpinggir lah. kurang perhatian, kurang kasih sayang sikit lah. Macam tak selalu bercerita dengan family. Jadinya dari kecil kita settlekan masalah kita sendiri. Contohnya macam waktu sekolah kan, kita ada hari parent datang kan, parent datang duduk sign tengok kan. Lepas tu parent Kira ni selalunya akan buat hari Jumaat lah. Hari Jumaat ni so patutnya kita balik terus lah dengan family kan. Tapi parent saya tak dapat datang sebab terpaksa ambil kakak. Macam tu lah hari Jumaat tu. Jadi macam kakak duduk jauh dekat Madrid tu, jadinya pergi ambil dia lah. Pergi ambil dia, yang kita ni punya event tak dapat lah nak hadir. Walaupun kau dapat result elok pun still lah. Jadi macam kita terasa hati, rasa macam oh tak apalah, family aku settle down, kakak abang aku kan. Jadi aku apa-apa pun aku boleh settle down sendiri. Ambil report card tu and then bawa balik, minta sign and then pulangkan balik kat cikgu. Macam tu lah, banyak benda yang Kira selesaikan sendiri dari kecil. Jadi bila dia dah besar, dia jadi macam semua benda aku rasa aku boleh settle down sendiri. Tanpa So, bantuan. ya. Aku boleh pergi ke hari sendiri kan. So, benda tu lah buat Kira rasa macam ada benda yang aku tak perlu share pun sebab aku boleh settle down sendiri. Macam tu. Boleh nak masuk dah? Boleh silakan. Kalau macam tadi buat seorang-seorang tu, dia rasa macam bila tengok parents lain main kan, apa yang Syakira rasa? Waktu apa, orang kata waktu report card tu kan, orang bagi apa? Aku cepat kan? Family lah. Parents main lah kan. Masa report card tu, family lain semua datang. Ada jugalah yang kawan-kawan yang tak datang. Tapi sebab parent dia tak dapat cuti untuk datang sini lah kan. Atas faktor apa, orang kata jauh lah perjalanan nak ke sekolah ni kan. Itu tak apalah, tapi parent kita ni tak dapat datang sebab asyik uruskan adik-adik lain. So kita rasa sedih kan. Rasa tak adil. Tak adil, rasa sedih, rasa kecewa dengan family kita. Macam tu. Sebabnya apa-apa yang melibatkan diri kita tak orang kata apa?
Tak diberi. Ya. Jadinya Tak dapat attention. Betul. ya betul. So rasanya macam kecewa sikit. Rasanya macam anak bosu tapi rasa macam anak sulung pula. Dia tak apa, Syakira rasa macam Syakira tak mendapat perhatian yang sepatutnya lah. Jadinya tadi Syakira cakap Syakira develop sikap berahsia ni daripada kecil lagi, daripada peristiwa yang Syakira ceritakan tu. Jadi bila Syakira berahsia ni, bila Syakira cuba menyimpan rahsia ni, apa sebenarnya perasaan dalam diri Syakira tu? Ada rasa macam suatu hari Syakira nak lepaskan benda tu ke apa semua ke? Macam mana Syakira rasa bila Syakira simpan suatu rahsia? Macam kalau berahsia kalau berkenaan dengan family, kita macam kita berkongsi cerita dengan budak tu. So bila dia dah tak ada, kita sama-sama share lah. Macam dia pun ada masalah dia juga, kita family kita pun ada masalah. Jadi macam kita vibe lah. Macam tu. Jadi macam ada masalah yang sama. Jadinya rasa macam ni, rasa benda tu boleh kurangkan lah sikit. Bila apa orang kata? Sunyi. Rasa sunyi tu bila kita berkongsi kan. Kalau kita tak berkongsi sebelum ni, kita tak ada sama-sama nak luar kan. Family pun, abang-abang pun dah besar. Jadinya kita macam rasa sunyi, sedih, rasa banyak benda yang terpendam. Bila kita berahsia, rasa macam ni, terbeban rasanya. Beban lah, sorang-sorang. Terbeban. Syakira pernah cuba pergi ke kaunselor ke mana-mana ke? Sebelum ni tak pernah. Sebelum tak pernah ada start lah. Adakah Syakira tak dapat pendedahan tentang benda tu ke macam mana? Atau Syakira takut? Sebenarnya bukanlah. Macam susah nak percaya orang luar. Nak secara terbuka dengan orang luar kan. Dia macam kadang-kadang kita cerita dekat orang pun dia tak macam mana, tak beri penyelesaian pun kat kita. Jadi better kita rasa macam kita berahsia je, simpan pendam. Macam lah. Bila Syakira rasa tak percaya kat seseorang tu, adakah benda tu sampai sekarang pun masih lagi membelenggu diri Syakira tu macam mana? Ataupun Syakira dah jumpa penyelesaian lain ke macam mana? Maksudnya bila saya dah tak macam ni, Bila dah start, Syakira dah start tak percaya kat orang, tak percaya kat orang luar, Syakira simpan untuk diri sendiri ni, adakah ia memberi kesusahan kepada diri Syakira ke? Ataupun Syakira jumpa keselesaan kat situ pada diri Syakira? rasa makin terbeban sebab kita tak boleh nak Kena seseorang. ya. Tak boleh nak share masalah dengan orang lain. Tak boleh nak, kalau dulu ada kawan kan, kita boleh kat share, kita boleh lepas kan, boleh bercerita. Tapi sekarang kita dah tak ada siapa-siapa yang kita rasa kita boleh percaya. Jadinya kita pendam je lah, pendam. Kadang-kadang rasa macam penat juga. Pasal bila dia pendam semua ni, rasa terbeban, rasa penat tu semua datang lah. Ni apa lain? Tak ada? Pernah cuba tulis dalam buku tak? Very. Sebab Kalau kadang-kadang pun benda tu boleh bantu release kot. Nampak dia pernah cuba. Pernah jugalah. Tak berkesan tak? Bukanlah tak. Dia macam bila kita tulis, kita rasa kurang sikit. Tapi bila kita duduk sama-sama lama-lama tu, dia macam sunyi tu, rasa macam kita ingat balik benda yang berlaku tu kan. Jadi macam benda tu mungkin akan kurangkan rasa sakit tu. Waktu tu je. Waktu je. Waktu yang lain akan datang tu, dia macam datang balik kan. Berbalik kepada cerita Syakira yang tadi tu, ibu bapa Syakira tak dapat perhatian, abang dan kakak pun dapat perhatian lebih apa semua. And then ada abang dan kakak yang dah berkeluarga, dah ada anak, jadi Syakira pun dah ada anak buah apa semua. Ada perasaan dendam tak dalam diri Syakira? Bukanlah dendam, rasa macam masih tak berpuas hati ke apa ke? Rasa dendam kan.
dia tak adalah rasa dendam, tapi dia lebih kepada rasa kecewa. Sepatutnya aku pun macam family lain, anak bongsu bukanlah dikata ditantang, tapi diberi perhatian secukupnya. Sebab anak bongsu kan. Betul. Yang ni family aku jadi macam dia anak sulung. Anak sulung yang macam mana nak cakap, anak sulung yang diberi perhatian lebih lah compare to anak bongsu. Jadinya rasa kecewa sedikit lah. Hubungan Syakira dengan anak buah semua okey? Okey. Okey. Ada rapat juga dengan anak buah seorang tu. Sebab beza umur tak banyak Tak lah. banyak. Jadi pernah ceritakan pernah ceritakan tentang keadaannya Syakira dari zaman kecil ke apa dekat anak buah tu? Kita ada juga cerita macam kita anak bongsu aku orang panggil Maksu kan. Maksu. Jadi Maksu dengan anak buah dia ni adalah cerita pasal apa yang orang kata berkenaan dengan masa hubungan kita dengan mak-mak dia orang kan. Betul. So lepas tu dia kata macam betul ke? Macam tu kan. Sebab dalam family dia orang mak dia orang layan dia orang okey je sama rata Sama rata maknanya. lah. Tapi nenek dia orang ni macam nenek dia ni macam berat sebelah, bukanlah berat sebelah, cumanya dia lebihkan mak dia orang ni. Anak dia yang sulung which is yang mak dia orang kan. Mak ayah dia orang ni waktu kecil. Jadi macam kita macam Terasing, terabai. Apa? Tadi kan Syakira cakap Syakira jenis pendiam, tak share masalah kan. Memang dari dulu tak pernah voice out ke? Macam tak Terus ada kat parents ke, kakak abang ke? Tak pernah. Sebab kita bongsu kan. Jadi kita macam ikut je. Macam tu. Tapi dan bila Syakira tak voice out tu, dia jadi macam benda tu dah sebati dengan diri Syakira sampai sekarang ke macam mana? Sebati. Sekarang pun kalau ada masalah apa-apa pun Syakira pendam seorang lah. Ya, benar seorang. Tanpa cerita even dekat kawan baik ke, tak cerita. So kita pendam je lah. Okay, benda tu akan, kita percaya benda tu akan berlalu pergi. Kita tak tahu nak cerita dekat siapa kan. Sebab parent pun busy kerja, busy uruskan adik-adik semua kan. So dari kecil macam tu kita dah diajar ataupun kita ada budaya yang bukan budaya. Dah jadi sebati. Benda tu lah. Dia jadi sebati dengan diri kita. So kita rasa macam kita nak ubah balik jadi yang macam agak apa orang kata? Susah. Susah lah sebab dalam benda tu dah macam awkward. Macam tiba-tiba nak pergi share dengan mak je. Macam dia nampak nak Lagi pula bila kita pun dah tua apa semua kan. dah besar lah. pandai tapi walaupun kita rasa macam pandai-pandai lah aku nak handle macam ni kan, tapi jauh dari sudut hati kita rasa macam sedih, kecewa, stres juga rasanya kan. Macam tu. Jadi bila Syakira rasa down, stres dia apa semua tu, apa antara perkara yang Syakira lakukan lah macam untuk kurangkan rasa sedih tu. Sebab macam Syakira cakap, Syakira tak boleh nak cerita ke orang lain. Jadi apa-apa yang Syakira buat? Syakira buat kita pergi kita selalu duduk rumah je kan. Kan kita macam family kita macam straight sikit lah. Jadi nak berkawan pun dia macam Susah. kita introvert kan. Circle kita pun kecil je kan. Jadinya kita lebih kepada duduk rumah, duduk dalam bilik. Macam tu. Dah layan perasaan macam tu Ya, kita tulis macam dia kata kan. Dari kita lepaskan kita punya perasaan. Bukan amarah, dia macam perasaan lah. Ataupun kita kalau dah rasa macam tak boleh nak macam tak boleh macam mana orang kata tak boleh nak go on kan. Tak boleh pun tak hilang kan. Kita nangis je lah bila ingat apa yang menjadi beban. Macam tu lah. Syakira duduk seorang je lah, rumah dengan parent je lah. Ya, sebab yang lain mesti dah belajar, sama belajar dia, dah bekerja, ada yang dah berkeluarga. So sekarang yang bongsu je lah Syakira je yang duduk dekat rumah dengan parent. Kan duduk
bertiga je lah kan jadinya. Macam keluar makan sikit adik kau malam-malam semua tak ada. Tak juga sebab family Busy kerja sampai malam lah. Maksudnya balik pun lewat. balik pun lewat, lepas tu dah pukul 8, 9 baru nak sampai rumah kan. Itu makan-makan semua macam mana? Uruskan sendiri. So makan ada lah. Beli masak. Kita beli lah. Parent ada lah macam tinggalkan duit macam duit. nak masak pun tak sempat kan. Jadi kita boleh order padang. Delivery je lah. Kalau malas kita masak lah Maggi ke. Masalah yang ringan-ringan boleh. Lepas tu kalau malas juga beli je lah kan. Macam tu lah. Jadi full berdikari lah. Ya. Lepas tu rasa sunyi jugalah. Bertiga je kan. Yalah, tak ada problem semua. Syakira pernah cuba tak untuk keluar daripada dunia introvert Syakira? Pernah juga. Pernah. Macam Kira cakap lah, masa sekolah menengah Kira introvert kan. Lepas pada tu Kira jadi macam ni, lepas diploma, lepas 17 tahun lepas SPM Kira masuk diploma. Kira cuba untuk keluar daripada dunia introvert. Kira masuk join beberapa macam orang kata persatuan, kelab lah macam tu kan. So untuk lebih banyak untuk buat Kira lebih banyak berkomunikasi dengan bersosial dengan orang lah kan. So macam tu lah. Jadi macam mana benda tu beri kesan dekat Syakira? Maksudnya Macam mana benda dengan Syakira masuk? Adakah dia dengan masuk kelab apa semua tu kan, dengan Syakira cuba untuk bersosial tu apa semua, adakah karakteristik diri Syakira ni Syakira rasa macam berubah ke macam mana? pada awalnya berubah lah kan. Macam kita lebih mula kita introvert, rasa takut untuk berkomunikasi dengan orang yang kita tak kenal langsung. Tapi bila dah masuk kelab-kelab tu, dia jadi macam bila kita banyak berurusan dengan orang lain, kawan-kawan yang lain yang bukan sama umur, bukan sama kos dengan kita, jadi kita lebih macam nak tak nak kita kena berkomunikasi. Lama-lama benda tu bukanlah extrovert, apa namanya? Ambivert. Ya, Ikut situasi ya. Situasi lah. Jadinya yang macam orang kata macam mana, dia berkurang sikit lah introvert dia tu. Maknanya daripada dulu yang tak boleh bersosial langsung, sekarang dah boleh orang kata apa? Orang kata Cuba untuk cuba keluar. untuk bersosial sikit lah dengan orang sekeliling. Macam tu lah. Tapi ada pula isu yang jadi yang membuatkan saya lebih macam trauma lah, berhati-hati dengan untuk percaya orang luar macam tu lah. Baguslah untuk Syakira cuba keluar daripada kelompok Syakira tu sendiri. And usaha Syakira tu pun dah boleh dikatakan usaha diri sendirilah. Tapi nak macam mana kan, ada pula kes Ada kan. pula isu kan. Di soalan lain? Pasal apa, Syakira ada rapat dengan seorang. Lepas tu jadi jawab balik lah. Syakira tak cuba selesaikan ke nak suruh rapat balik ke macam mana? Kita cuba selesaikan. Tapi macam Kira cakap, waktu kita berkawan pun dia macam tak adalah ego. Maknanya kalau 5 kali kita bergaduh dalam satu benda tu, 3 kali Kira cuba selesai, 2 kali je dia cuba untuk cuba untuk mulakan slow talk dulu. Jadinya lama kelamaan kita jadi macam tawar hati jugalah. Bila friendship yang kita macam susah lah. Kita kena tanya macam ada satu benda yang dia tak suka kita buat, kita kena tanya banyak kali baru dia kata benda tu. Macam tu. Jadinya macam ego dia tu terlampau Tinggi. ya. Maksudnya kena ikut cakap dia je No, lah. bukan ikut dia. Dia macam susah. Susah nak mengalah apa? Dia macam macam tu lah. Dia susah sikit. Dia tak adalah kata dia ego sangat. Cumanya kalau dia tak puas hati, dia pendam. Bila dah jadi macam Kira tak share pasal benda tu kan, benda tu mungkin kemuncak lah. Dia rasa macam tak puas hati. Dia macam pendam benda yang dipendam-pendam. Lama-lama isu kecil je, tapi yang diperbesarkan sebab last kali Kira tak share pasal Kira ambil course ni kan. Jadinya
sepatutnya kita orang sama-sama UiTM lah kan. Penerapan so akan cut sikit lah kita punya degree yang jadi 2 tahun setengah ni kan. So macam daripada situ lah dia macam kita makin renggang dan sampai sekarang kita dah tak kontak langsung. Jadinya apa yang diceritakan oleh Syakira tadi, Syakira ada masalah dalam family, dan Syakira ada masalah untuk berkawan apa semua. Dan untuk masa sekarang ni boleh kata adakah boleh dikatakan yang Syakira ni sedang bertarung bersendirian ke macam mana dengan hidup Syakira? Ya. Dia macam bukanlah bertarung, dia macam memendam Perasaan. semua masalah tu kita bendam sendiri je. So kita bertarung dengan emosi. Macam itulah. Okay, sebelum kita ke sesi apa, orang kata ke fasa yang seterusnya, saya nak bertanya berkenaan dengan matlamat utama Syakira datang ke sesi kaunseling ni. Sebab jadi Syakira cakap pun Syakira tak pernah hadir untuk sesi kaunseling apa semua sebab Syakira tak percaya kawan lain kan. Jadi apa matlamat utama Syakira datang ke sini? Matlamat utama Kira datang sini just nak meluah je lah kan. Sebab apa yang jadi dengan family pun dah lama kan. So masing-masing dah, Kira pun dah besar macam boleh handle sendiri. Cumanya rasa nak meluah lah apa yang berlaku sepanjang peristiwa tu lah. Apa yang berlaku tu, datang sini sesi kaunseling untuk meluah je lah. Semua yang Kira cerita tadi pasal family, pasal kawan semua tu hanya untuk meluah, untuk rasa, untuk kurangkan rasa beban dalam hati dan diri dan fikiran tu lah. Okay, untuk sesi seterusnya ni saya nak menggunakan satu teknik yang ada dalam sesi kaunseling, iaitu hipnotis lah. Jadinya jadi saya memerlukan bantuan daripada Syakira sendiri untuk benda ni lah. Okay, sekejap Okay. Sebelum tu saya nak Syakira sesekan diri dulu. Okay, kalau Syakira nak menyandar pun boleh, Syakira nak menunjuk pun boleh apa semua. Asalkan Syakira sesekan diri apa semua. Jadinya saya akan tunjuk satu video, and then Syakira fokus kepada apa yang ditunjukkan dalam video ni, and then selepas countdown sehingga 1, saya nak Syakira tutup mata, and kita akan masuk jauh sedikit lah. Okay. Syakira sikit. Dah selesai lah. Okay. Dalam countdown sehingga 1, Syakira akan tutup mata dan Syakira akan dihipnotis lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Syakira, saya nak bertanyakan sedikit berkenaan selepas apa yang Syakira dah ceritakan. Daripada kecil lagi Syakira terasa terabai, lepas tu Syakira pun jadi introvert apa semua, Syakira dah tak banyak kawan. Jadinya apa harapan Syakira, harapan terhadap perkara-perkara yang Syakira rasakan lah, harapan terhadap keluarga Syakira, harapan dekat kawan-kawan Syakira, harapan dekat diri Syakira sendiri, boleh Syakira kongsikan? Pertama sekali, harapan Syakira sendiri untuk family ataupun dengan keluarga kan. Syakira rasa nak, macam mana cakap, nak happy family macam orang lain lah yang macam semua anak-anak lah kan dapat kasih sayang yang sepatutnya kan. Lepas tu
Lepas tu apa macam tak, family tak pilih kasih lah. Maknanya dia bagi perhatian sepenuhnya untuk apa? Untuk anak-anak. Tak kira lah anak nombor berapa pun, dia beri sepenuhnya kasih sayang tu seadil-adilnya. Tak adalah ada anak yang rasa tersisih ataupun kurang perhatian untuk kawan pula. Kira just nak Kira tak harap pun kita nak berbaik semula. Mungkin persahabatan kita sampai situ je, tapi Kira harap one day kita dua-dua rendahkan ego kita. Macam mana? Bukannya berinteraksi antara kawan Kira je. Macam apa-apa yang kawan Kira post, macam bukanlah macam masih bagi harapan dekat Kira pasal persahabatan kita, tapi nya macam kawan Kira post apa-apa pun kan pasal Kira, kalau kita keluar makan ke apa, adalah macam contohlah kan, kita keluar makan ataupun buat konvoi itu, kita kawan Kira ada post gambar Kira, dia like, tapi nya Kira dia tak, macam mana orang cakap, dia tak respon apa yang Kira, bukanlah tak respon, dia ada satu hari tu Kira macam mana kita orang dah lost contact, lepas tu tiba-tiba dia deactive sekejap lah IG dia, and then time tu banyak yang bila kau dah deactive IG, benda tu tak, macam mana orang kata, macam dia tak dah tak boleh nak recover balik account tu, and then dia buatlah IG yang satu lagi, IG baru. Jadinya dia post lah dekat status untuk orang contact dia, add lah. Kira cubalah add Kira, mula Kira biar je, dia tahu IG Kira kan, so dia boleh je add, tapi tak add. Lepas tu Kira pun macam tak apalah, aku add, dia just orang kata macam mana, dia just approve tapi accept, tapi dia tak follow back Kira. And then lama juga Kira harap Kira macam okey tak apalah, mungkin dia masih rasa marah lagi, so Kira biar je lah. Tapi lama kelamaan rasa macam tak apalah, lagi lama dia buat macam ni, dia still macam like gambar Kira dengan kawan Kira dekat IG kawan Kira, tapi tak pernah untuk contact Kira macam sebelum ni lah kan. Macam dia masih bagi harapan kat kita, tapi dia tak ada usaha untuk menyelesaikan. Kalau kita tanya masalah pun dia macam tak, orang kata macam tak ada cuba untuk tak ada cuba cari dia dalam penilaian. tak ada cuba untuk lowerkan dia punya ego lah kot. So Kira rasa macam cukup sampai situ je. Kira rasa macam macam ni, daripada mental Kira yang sakit, untuk sebab banyak fikir kenapa, apa salah aku, apa yang sebenarnya aku buat dia rasa macam tu kan. Tapi Kira rasa cukup lah, biarlah. Kira rasa macam Kira macam ni, Kira just nak, bukan Kira nak berbaik, berkawan macam dulu balik. Kira just nak dia stop, macam bagi harapan kat Kira untuk berbaik semula dengan apa macam orang kata, dengan apa orang kata, like gambar-gambar kita orang keluar together dengan kawan Kira kan, yang ada kaitan dengan Kira. Tapi macam Kira kata cukup, macam mana orang cakap, cukup stop benda tu, bagi harapan benda tu. Sebab Kira rasa kita dah tak ada harapan untuk berbaik macam dulu, dah tak sama macam dulu. So Kira rasa macam cukuplah sampai situ. Kalau ada rezeki lagi, maybe nanti next time kita akan jumpa untuk selesaikan benda ni macam talk dari hati ke hati lah. Sebab bukan mengharapkan untuk berbaik semula, berkawan macam semula. Sebab Kira tahu Kira perempuan, dia lelaki. Sebab kita nanti pun akan ada pasangan masing-masing, pilihan masing-masing. So persahabatan kita ni macam mungkin sampai masa diploma tu je, masa sampailah degree tu je.
setakat itu je. So Kira just harap one day kita dapat talk dari hati ke hati, turunkan ego kita untuk selesaikan benda tu, untuk clearkan semuanya. Macam mana nak cakap, untuk Ya, clearkan kosong-kosong. keadaan je. Kosong-kosong, tanpa rasa dendam ataupun rasa macam macam Kira kan, selagi benda ni tak selesai, Kira rasa macam Kira duk fikir-fikir benda yang sama kan. Jadi rasa macam kadang-kadang rasa macam sedih, penat jugalah. Lepas tu itu pasal kawan. Untuk harapan untuk diri Kira sendiri, Kira daripada dulu kan macam rasa macam kurang kasih sayang antara family bagai kan. Kira rasa introvert, kurang untuk bersosial. Jadi Kira harap Kira lebih, orang kata apa, lebih bersosial lah, lebih terbuka untuk bersosial, berkawan, dah tak introvert apa orang kata, macam lebih extrovert lah, untuk berkawan dengan orang sekeliling supaya apa, tak adalah rasa sunyi kan. Macam tu lah. Dia nak share. Cuba Syakira bayangkan kawan Syakira tu ada kat depan mata Syakira. Apa yang Syakira nak cakap kat dia? Kira nak minta maaf. Sebab bukan niat Kira untuk menipu sebenarnya. Kira memang tak share dengan sesiapa. Kira ambil kos pendidikan ni sebabnya Kira sendiri pun tak sure sama ada Kira lepas maxi, lepas interview ke tidak. Sebab itulah Kira tak share, tak bagi tahu semua ni. Sebabnya Kira still, macam Kira cakap, memang betul Kira ada apa orang kata, ada isi juga kos-kos yang berkaitan dengan diploma kita, kos bank, kos finance sebagai. Tapi cumanya Kira memang nak tukar bidang lah. Tapi Kira tak tahu sama ada Kira dapat ke tak kos tu. Jadinya Kira memang tak share dengan siapa-siapa, even family Kira sendiri pun, termasuklah Mak juga. Sebab itulah Kira macam Kira tak share dengan sesiapa, dengan family, dengan Mak sendiri pun. Kira bukan niat nak menipu ataupun nak berahsia apa-apa. Itu satulah Kira minta maaf. Dan yang kedua, Kira minta maaf sepanjang kita kawan, kita kenal, Kira ada terlepas, mungkin Kira ada terlepas cakap, Kira ada buat benda yang Mas sendiri tak suka, ataupun Kira banyak berahsia lah dengan Mas. Walaupun Mas selalu semua benda Mas share dengan Kira, tapi Kira tak buat benda yang sama macam Mas buat. Kira nak minta maaf untuk salah Kira sepanjang kita berkawan. Kira nak cakap juga terima kasih sebab banyak tolong Kira sepanjang kita berkawan, terutamanya time kita diploma. Banyak tolong Kira pasal study, pasal kerja-kerja club, semua benda tu. Kira just nak cakap thanks sebab banyak tolong Kira sepanjang diploma, tak kisahlah pasal study, pasal kerja. Harapan Kira cuma satu je, Kira nak kita selesaikan benda ni cara baik, cara matang, cara turunkan ego masing-masing untuk kita selotok, kita selesaikan benda ni. Kira tak mengharap pun kita untuk berbaik semula macam dulu. Cuma Kira nak tahulah apa salah Kira, apa yang membuatkan Man marah sangat, tapi masih memberi harapan dengan macam Kira macam masih memberi harapan untuk friendship kita ni dengan like semua tentang Kira dekat IG kawan Kira lah kan. Itu saja. Lepas tu Kira harap benda ni kita dapat selesaikan sebab Kira tak mengharapkan friendship ni berterusan pun, sebabnya kita dah tak ada rasa macam dulu. Lepas tu Kira rasa macam kita pun masing-masing akan ada life masing-masing. Mal dengan mungkin akan ada pilihan hati Mal sendiri, Kira pun akan ada pilihan Kira sendiri. Jadinya friendship kita mungkin sampai situ je. Cumanya Kira nak jalan penyelesaian untuk kita masing-masing go through hidup kita dengan lebih, orang kata lebih matang, lebih selesaikan
tanpa Kira perlu berfikir lagi apa salah aku, apa salah Kira kan. Macam tu. Kira cuma harapkan kita dapat selesaikan masalah tu secara matang dan tu dari hati ke hati lah, itu je Kira harapkan. Kira tak harap lebih pun. Syakira pun harap jadi Syakira ke arah yang lebih positif lah. Dalam kiraan 5, Syakira akan buka mata dan kembali ke sesi kita. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, terima kasihlah untuk Syakira dengan perkongsian yang dia dah kongsikan pada sesi kongsi kelompok kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, saya nak minta, bukanlah cadangan tapi mungkin ada ahli kelompok yang nak bagi kata-kata semangat ataupun kata-kata akhir kepada Syakira untuk persoalan dia ni. Boleh silakan. Siapa mula dulu? Sila Muaz. Macam saya harap Syakira dapat settle masalah Syakira ni dengan elok, sehubungan dengan family tu. Saya rasa Syakira boleh cubalah untuk slow talk dengan family. Takkan parents Syakira tu 24 jam busy sampai mungkin time malam-malam dia balik kerja, makan-makan, tengok TV. Cuba slow talk lah. Itu dengan kawan Syakira tu mungkin saya rasa boleh cuba lah baiki hubungan tu. Laki ni dia lurus bendur sikit. Perempuan lah yang kena start dulu untuk baiki. Itulah saya. Terima kasih. Terima kasih saudara Muaz. Seterusnya, Azrina ataupun Najah dulu. Kalau boleh, setuju juga dengan Muaz, slow talk lah dengan parents. Takkan dah sampai bila Kira nak jadi macam tu lah dengan parents. So dengan adik-beradik pun cubalah catering ke, buat makan-makan juga ke, berkumpul, lepas tu cerita, cuba tu apa, dapatkan keakraban tu balik kan. Kemudian pasal kawan tu rasanya boleh tinggal ke cari kawan baru. So macam tak adalah rasa sakit hati dengan. Okay, macam Azrin cakap tinggal je tu kan. Tapi kalau tinggal je nanti jadi macam benda-benda tak selesai, dia panggil unfinished business pula kan. Jadinya kalau kita nak move on, kita cuba contact balik and kita macam tadilah Syakira cakap waktu tadi tu slow talk balik kan, cakap tadi hati ke hati, doakan apa yang terbaik. So that kita nak move on pun senang lah kan. Kalau kita tak bincang, tak luahkan, nanti jadi macam benda tu macam tak habis. Sampai bila-bila pun kita masih macam tertanya-tanya. Jadi hubungan tu macam tak jenis lah. Lepas tu kalau untuk family pula, ibu apa ni dia memang kan busy kan. Sebab kadang-kadang kita bukanlah saya nak bagi bencana, bukanlah saya nak salahkan. Tapi kadang-kadang parents ni kerja keras pun untuk anak-anak kan. Kita cuba faham and takkan selama-lamanya mereka nak lebihkan anak yang tu kan. Sebab selalunya lah anak-anak bongsu ni lah yang akan jaga mereka waktu tua nanti kan. Jadinya kita macam Syakira cakap tadi, Syakira tak pernah cuba untuk ubah apa-apa kan. Okay, lepas ni boleh start untuk luahkan masalah, luahkan apa yang terpendam, share apa-apa yang jadi dalam seharian ke. Dari situ mungkin hubungan tu akan lebih akrab balik. Slow lah. Cuba slow insyaAllah. Terima kasih kepada ahli kelompok yang lain. Dan akhir sekali saya nak dengar daripada Syakira, apa perasaan Syakira selepas jalani sesi kaunseling ni? So perasaan Kira rasa ringan sikit lah, rasa daripada terbeban dengan, sebab selama ni kita pendam sendiri kan. So bila datang kaunseling ni kita dapat share dengan orang lain yang orang lain lah pasal masalah kita. Jadinya rasa ringan lah sikit. So untuk apa orang kata, untuk cadangan Najah, Muaz dengan Azrinas tu mungkin Kira boleh pertimbangkan lah, untuk Kira pertimbangkan gunakan cadangan-cadangan tu untuk selesaikan
masalah Kira dengan family, Kira dengan dengan kawan Kira, and then Kira dengan diri Kira sendiri. Jadi Kira cakap terima kasih lah sebab mungkin cadangan-cadangan tu Kira boleh gunakan untuk Kira selesaikan apa yang masalah-masalah yang Kira share ataupun pendam selama ni lah. Jadi sekali lagi nak berterima kasih kepada terutamanya kepada Syakira sendiri atas perkongsian masalah dan juga ahli-ahli kelompok lain yang memberi kerjasama lah untuk sesi kita kali ini. Dan saya rasa kita dah boleh tutup sesi kita pada kali ini, dan insyaAllah kita akan jumpa pada sesi yang seterusnya, dan saya harap semua jaga diri lah. Jadi sekian, terima kasih.